Jajak Ana pun nak ni tengok balik. Lupa pula ayatnya. Okey, dah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita mulakan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita juga mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali, tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja, tuan-tuan, Allah akan selawat ke atas kita 10 kali. Kita selawat ke atas Nabi ni, tuan-tuan, adalah satu doa buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas kita, itu adalah satu rahmat. Jadi satu kali doa kita buat Nabi, 10 rahmat Allah SWT yang Allah bagi pada kita. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ni, tuan-tuan, bagi yang mengikuti live ni, kalau boleh kita sharekan terlebih dahulu agar ramai lagi sahabat kita, saudara kita, jiran-jiran kita dapat menyaksikan live ini. Kita share terlebih dahulu. Dan insya-Allah sebarang mungkin persoalan kita akan lihat dekat phone nanti, secara live ni kita akan jawab. Tapi yang berkaitan lah, tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita minta share dahulu, tuan-tuan dan rahmati Allah, perkara kebaikan ni. Walaupun kita tidak melakukan kebaikan yang kita dengar tu, tapi orang lain dengar dan dia buat, kita ni menyampaikan, kita pun akan dapat sama saham dia, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ni, sharekan dahulu terlebih dahulu, tuan-tuan dan rahmati Allah. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan tentang wakaf dan juga sirah lah, tentang kebetulan kita ni berada dalam satu bulan, iaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni semua orang tahu, masuk sahaja Rabiul Awal nanti, insya-Allah kita ini akan sama-sama dapat mendengar alun Nabi Muhammad SAW, kerana pada 12 Rabiul Awal itu adalah masyhur riwayatnya kelahiran ataupun keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, hari ini kita berbicara juga tentang wakaf, kita berbicara juga tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum tu sekali lagi, tuan-tuan ya, bagi yang belum like dan share FB PWS ni, bolehlah like dan share serta follow Facebook Perbadanan Wakaf Selangor Official. Boleh type sahaja dekat Facebook tu Perbadanan Wakaf Selangor dan mulakan like dan mula follow daripada kami. InsyaAllah apa-apa maklumat terkini, tazkirah, kuliah dan perkongsian seperti ini akan tuan-tuan saksikan, insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita terus sahaja pada hari ini berkaitan tentang sirah Nabi, wakaf pada zaman Nabi dan tentang Maulidur Rasul itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum pergi dengan lebih lanjut ni, kita terbitkan dahulu persoalan. Yang mana betul, tuan-tuan? Maulid ataupun maulud? Itu yang pertama. Dan mungkin juga tuan-tuan akan dengar ada para asatizah mengatakan Nabi ni kalau ikut tarikh juga dikatakan di sana Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Jadi mana yang tepat? 9 Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Awal? Yang ketiga, tuan-tuan dan rahmati Allah, nama sebenar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang mana satu, tuan-tuan? Ahmad ke Muhammad? Jadi ada 3 persoalan. Dan yang keempat,
apakah ataupun bagaimana cara Nabi SAW ni melaksanakan ibadah wakaf ni. Sebab wakaf ni tuan-tuan, dia benda sunat. Dia tidak seperti zakat. Zakat itu termasuk di dalam rukun Islam. Adapun wakaf ni dia perkara sunat. Jadi boleh dikatakan beginilah tuan-tuan, kalau kita pakai baju ni, baju kita ni benda yang wajib kita pakai. Jadi dia boleh diibaratkan sebagai zakat. Seluar pun begitu, wajib kita pakai. Jadi seluar ni boleh dikatakan sebagai perkara seperti zakat perbandingan dia. Wajib pakai, tak boleh tak pakai. Kalau tak tuan-tuan, kita akan orang declare sebagai orang tak siuman. Mana boleh keluar rumah tak pakai seluar, mana boleh keluar rumah tak pakai baju. Nanti orang kata kita tak siuman. Jadi wakaf ni pula tuan-tuan dan rahmati Allah, perkara sunat. Jadi bandingan yang saya bawakan ialah wakaf ni macam tali pinggang, apa lagi, jam, dia aksesori. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita tak pakai tali pinggang keluar rumah, boleh tak? Boleh. Kalau kita tak pakai jam, boleh tak keluar rumah? Boleh. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, katalah kita ni dalam kondisi ataupun keadaan kita nak ke pejabat. Kita pakai kemah-kemah, pakai cantik-cantik, baju tag in. Yang wajib tadi ingat, baju, seluar dah pakai dah, baju masuk tag in ke dalam, tapi tak pakai tali pinggang. Jadi cantik ke tidak tuan-tuan dan rahmati Allah? Kemas ataupun tidak? Boleh pergi pejabat tak pakai tali pinggang, tapi tak kemas, tak cantik, aksesori tambahan tu tak ada. Jadi begitu jugalah wakaf ni tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau kita hanya melaksanakan zakat, yakni yang wajib tu dah tentu, tapi tidak diselangi, tidak dituruti, tidak diikuti oleh ibadah sunat, wakaf ni tuan-tuan dan rahmati Allah, jadi iman kita tu, wajah iman kita tu tadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Baiklah, jadi semua orang dah tahu dah, kalau mengikuti kuliah sebelum ni, sekarang ni wakaf sana sini, orang nak buat wakaf ni tuan-tuan. Cuma kena perhatikan, wakaf ni secara asasnya dia hendaklah menjadi aset kekal. Dana wakaf yang terkumpul ni tadi ditukarkan menjadi aset kekal. Wakaf tunai itu sendiri adalah wakaf, tapi untuk mengekalkan pewakafannya, wakafnya tu tadi hendaklah dia dijadikan suatu aset untuk diberikan manfaat. Barulah orang yang mewakafkan harta tu tadi mendapat pahala dan keberkatan daripada apa yang diwakafkan, walaupun dia telah meninggal dunia. Itu secara asasnya lah yang mungkin dalam live sebelum-sebelum ni para asatizah telah pun berkongsi berkaitan tentang maksud wakaf dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kita balik kepada persoalan kita yang pertama tadi tentang maulid atau maulud. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maulid ataupun maulud. Baiklah, sebenarnya kedua-duanya pun boleh. Maulid pun boleh, maulud pun boleh. Kalau maulid ni biasa kita sebut Maulidur Rasul. Kalau maulud ni biasa kita sebut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa perbezaan maulid dan maulud kalau dua-dua boleh pakai? Maulid ni tuan-tuan bermaksud tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati, yang masyhur 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Itu kita akan lihat nanti sedikit secara terperinci. Jadi maulid ni tarikh lahir yang disepakati 12 Rabiul Awal itu tadi. Maulud ni apa pula? Maulud ni ialah isim maf'ul, kata nama yang kena. Apa maksud dia maulud ni? Maksud maulud ni ialah bayi yang dilahirkan tu siapa. Jadi bila kita sebut maulud Nabi, maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bayi yang dilahirkan bayi yang dilahirkan itu ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai hari ni maulid ke maulud ke tak usah bergaduh, dua-dua boleh pakai. Kat mana ayat apa yang nak tulis dekat banner, nak tulis dekat banting, tulis dekat poster, nak tulis dekat template, tak usah gaduh. Dua-dua boleh pakai. Nak letak dua-dua pun boleh, salah satu pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan rahmati Allah. Baik, yang kedua, persoalan yang kita bangkitkan juga ialah ada juga para asatizah yang mengatakan bahawa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi pendapat ni daripada mana? Pendapat ini juga benar tuan-tuan dirahmati Allah. 9 ataupun 12 sama juga macam maulid ataupun maulud tadi, dua-dua boleh pakai. 9 Rabiul Awal ni kita boleh lihat tarikh itu dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah Rahiqul Makhtum karangan Syekh Puri. Dekat situ ada meletakkan Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Jadi pendapat 9 Rabiul Awal ni tercipta ataupun dikeluarkan oleh seorang astronomi Muslim daripada Mesir
yang dia ni mengkaji tentang bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Jadi apabila melihat kepada gerhana matahari berdasarkan kiraan falak dan sebagainya, maka di sana dapat diketahui baginda Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal, hari Isnin tahun Gajah. Jadi dua-dua boleh pakai tuan-tuan dan rahmati Allah, tidak menjadi masalah. Yang seterusnya, tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ataupun Ahmad. Jadi tuan-tuan, untuk makluman, dalam Al-Quran ada surah Muhammad, dan di dalam Al-Quran ada sekali sahaja disebutkan nama Ahmad. Baik, kita kalau mana yang ada di rumah boleh buka mushaf, boleh buka terjemahan, boleh buka tafsir, yang boleh buka ataupun sekarang senang dah tuan-tuan dan rahmati Allah, dekat handphone dah ada dah kita punya aplikasi handphone canggih kan. Handphone canggih-canggih, apa ni, Al-Quran tak download pun tak boleh juga tuan-tuan. Hadis-hadis Nabi tak download pun tak boleh tuan-tuan. Jadi kalau hari ni belum download lah tuan-tuan. Jadi pada hari ni kita lihat nama Ahmad disebut di dalam Al-Quran sekali. Adakah ianya nama? Jadi tuan-tuan, Ahmad ini adalah sifat bagi Muhammad, boleh dikatakan begitu. Asal Ahmad ini juga boleh dikaitkan dengan kalimah Hamid. Maksud Hamid ni ialah satu perkara kebaikan yang orang ni buat, satu je kebaikan yang dia buat dan berterusan. Sebagai contoh, kita ni dalam bicara wakaf, daripada dia muda sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia tu hampir tiap bulan, hampir tiap minggu, hampir tiap hari dia berwakaf. Jadi itu satu kebaikan yang dia buat berterusan. Jadi itu maksud Hamid. Satu perkara kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan berterusan, tu Hamid. Manakala Ahmad ni pula, maksud dia ialah banyak perkara kebaikan yang dibuat oleh seseorang dan berterusan. Maka itu memang sesuailah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang Nabi buat ini tuan-tuan banyak dan berterusan sampailah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beza Ahmad, Hamid dan Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah Muhammad, dan yang memberikan nama Muhammad ini adalah atuk baginda Nabi SAW sendiri, tuan-tuan dirahmati Allah. Nanti tuan-tuan kena tengok baliklah, mengaji balik sirah ini, Abdul Muttalib bagaimana boleh memberikan nama Muhammad. Untuk makluman, nama Muhammad ini tidak pernah ada dalam Jaziratul Arab, dalam kepulauan Arab. Muhammad ni apabila Nabi SAW lahir, itulah nama Muhammad yang pertama didengar oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Nama ni Abdul Muttalib dapat dekat ketika dia bersama, lama sebelum kelahiran Nabi, dia bersama dengan beberapa orang kawannya, 5 orang pergi ke Syam untuk berdagang. Sampai di Syam, ada seorang pendeta ni bertanya, min aina antum? Daripada mana antum semua ni? Daripada mana kamu semua ni? Maka jawab rombongan ataupun kafilah Abdul Muttalib ni, dia kata, kami ni daripada Jaziratul Arab. Spesifik lagi. Baik, bahasa mudah dia lah. Spesifik lagi, daripada mana? Minal Makkah. Mula-mula dia jawab Jaziratul Arab. Jaziratul Arab luas. Daripada mana spesifik dia? Mekah. Maka kata pendeta itu, akan lahir seorang utusan yang terakhir, utusan Tuhan yang terakhir, iaitu Muhammad. Jadi kafilah ni, rombongan Abdul Muttalib dengan kawan-kawan dia ni, yang dikatakan 5 orang ni tadi, berebut-rebut, tak sabar-sabar nak tunggu daripada 5 orang ni siapa yang akan dapat keturunan dulu, anak ataupun cucu. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat keturunan, zuriat ataupun selepas peristiwa itu yang mendapat cucu terlebih dahulu adalah Abdul Muttalib. Maka diangkatlah Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Abdul Muttalib, diraihkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diberikan nama budak ini, namanya Muhammad, iaitu Rasulullah SAW. Jadi itu dia tuan-tuan dirahmati Allah, yang perbezaan di antara Ahmad dan juga Muhammad. Jadi dalam Al-Quran tadi saya sebut nama Ahmad ni ataupun sifat Ahmad ni disebut hanya sekali sahaja, dan itu ada dalam surah As-Saff ayat ke-6. Kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok yang mana buka mushaf, yang mana buka Al-Quran secara online, tuan-tuan tengok cantiknya ketentuan Allah SWT, perancangan Allah SWT,
Kalau orang tanya, pernah ke Nabi Isa alaihissalam menyebut tentang Nabi Muhammad SAW? Ni surah As-Saff ayat ke-6 ni. Nabi Isa, dekat sini kita tengok secara tafsir sedikit lah tuan-tuan. Apa kata Nabi Isa? Wa iz qala Isa, dan ketika berkata Isa bin Maryam, dan ketika berkata Nabi Isa putra Maryam, ya Bani Israel, dia berkata kepada kaum dia Bani Israel ni tadi, inni sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kamu semua. Jadi dekat sini pun nak membawa apa? Teori ataupun konsep tauhid, tuan-tuan dan rahmati Allah. Nabi Isa dah bagi tahu dah kepada Bani Israel yang dia adalah utusan Allah. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan. Ayat ni Allah bagi tahu dah, dia hanyalah utusan Allah. Baik, tu yang pertama. Kemudian yang kedua, ni kita ringkaskanlah tuan-tuan ya. Kalau nak kena pergi kuliah lebih lanjut lagi kat masjid dan surau. Tapi PKPB ni kita pause kejap lah. Lepas ni kita sambung balik pengajian kita kat masjid dan surau. Baik, kemudian Al-Quran, Allah berfirman lagi, kata Nabi Isa ni tadi, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah. Apa maksud musaddiqa? Nabi Isa ni dia membenarkan apa yang terdahulu sebelum dia datang. Ya, ini apa dia? Nabi Musa alaihi salam dengan kitab Taurat. Jadi Nabi Isa ni tidak, kata orang apa, tidak bercanggah kalam dia daripada Nabi Musa AS, iaitu mentauhidkan Allah yang Esa. Menyambung sahaja. Dan Nabi Isa membenarkan kalam Nabi Musa AS sebelum tu dengan kitab Taurat. Dan Nabi Isa sambung. Itu Nabi Isa cerita sebelum. Nah, mula-mula Nabi Isa bagi tahu tentang diri dia itu Rasul, utusan Allah. Kemudian Nabi Isa membenarkan kitab Taurat Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa sebut pula benda yang akan datang. Benda yang dia sendiri tak tahu tapi Allah ilhamkan pada dia, dia pun sebut. Jadi firman Allah dalam Quran. Apa dia? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti. Dan dia bagi tahu apa dia tuan-tuan? Mubasysyiran ni apa dia tuan-tuan? Dekat sama dengan saya hari ni Ustaz Zulfahmi ada, Ustaz Nurizam ada daripada bahagian dakwah. Bahagian pemasaran dakwah PWS. Mubasysyiran ni tuan-tuan dan rahmati Allah, berita gembira. Nabi Isa nak menyampaikan berita gembira, dia sampaikan dulu kepada kaum dia Bani Israel. Apa berita gembira tu? Ya'ti min ba'di, akan datang setelah aku, kata Nabi Isa. Siapa dia? Ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad, sifat bagi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dah bagi tahu dah dekat Bani Israel, lepas dia ni ada satu nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita ni umat dia. Tapi kaum pada ketika itu tuan-tuan, Allah, istilah dia degil lah tuan-tuan. Degil, tak nak terima. Kemudian apa dia? Falamma ja'ahum bil bayyinat. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Nabi Isa bagi tahu Nabi Muhammad ni akan datang kepada mereka bil bayyinat. Apa dia bayyinat ni? Keterangan, kenyataan. Tapi apa yang orang akan cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu, orang akan cakap, hadza sihrun mubin. Itu adalah sihir yang mubin. Disebut dekat sini mubin. Sihir tu sihir lah, mubin. Dia tambah, Allah sebut lagi kat belakang tu mubin. Orang ni, Arab ni, ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Nabi, dia katakan itu sihir yang nyata. Bukannya mukjizat, dia tu bukannya utusan Allah. Nampak tak tuan-tuan dan rahmati Allah? Nabi Isa dah cakap awal-awal dah kepada Bani Israel. Sebelum dia tu adalah Rasul, dia membenarkan kitab Taurat Nabi Musa, dan dia memberitahu berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, nak bagi tahu keterangan yang benar. Tetapi orang bagi tahu, orang cakap yang Nabi Muhammad tu sihrum mubin. Hadza sihrum mubin. Nabi Isa pun dah tahu dah yang orang Arab akan cakap itu adalah sihir. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita dilahirkan ada bin dan binti dah tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi tu sedikit perkongsian berkaitan tentang mengambil keberkatan pada bulan Rabiul Awal. Mana yang dah tahu kita ingat-ingat balik, kita sampaikan. Yang belum tahu kita kasih tahu hari ini. Itulah dia salah satu nama ataupun sifat yang disebut Ahmad di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, orang yang tengok live ni berapa mata? Ustaz Fahmi melihat live ni ada berapa mata? Kau ada komen, saya tak boleh nak buka pula. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, baik, orang yang melihat
live ni tuan-tuan dirahmati Allah, semuanya dengan ketentuan Allah SWT, dan Allah nak berikan kebaikan. Yang tengok secara live ataupun yang tengok lepas ni secara rakaman ni nanti, semuanya Allah dah nak berikan kebaikan. Dalilnya mana? Ada sebuah hadis rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sadaqa Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan, tuan-tuan, Allah akan fahamkan dia terlebih dahulu ilmu agama. Nabi tak cakap Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi dia kekayaan. Tak. Nabi tak cakap Allah nak bagi kekayaan, Allah bagi dia rumah besar. Tak. Nabi tak cakap Allah nak bagi kekayaan, Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi rumah besar, kereta besar, anak ramai. Tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW bagi tahu, kalau Allah berkehendakkan kebaikan kepada kita, kita ni Allah fahamkan terlebih dahulu ilmu agama. Yufaqihu fid din. Sebab tu ada orang nama dia Faqih. Macam anak saya, alhamdulillah, namanya Faqih yang kedua. Kita mengharapkan anak kita ni faqih dalam ilmu agama. Kenapa? Nabi kata Allah nak bagi kebaikan, Allah sebut dipahamkan ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama, tuan-tuan dirahmati Allah, dunia akan berada di belakang. Tetapi kalau tak ada ilmu agama, tuan-tuan, dunia berada di hadapan, masa berada di hadapan. Tapi dengan ilmu agama, dunia dan masa dekat belakang. Kita yang di depan, dia yang kejar kita, dua ni tadi. Tapi kalau tak ada ilmu agama, tuan-tuan, semuanya akan dipengaruhi oleh nafsu yang dibimbing oleh iblis laknatullahi alaih. Maka terletaklah dunia dan masa berada di hadapan kita. Kita ni bekerja-kejar dunia, kita ni bekerja-kejar masa, kita ni bekerja-kejar kekayaan, dan akhirnya kita terlupa utamanya kita hidup atas muka bumi Allah ni mencari keredaan Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW ni, kalau kita lihat sirah, sahabat-sahabat saya pun sebelum ni dah menceritakan tentang sirah Nabi SAW. Nabi mewakafkan masjid yang pertama di Quba dalam perjalanan tu, hijrah. Kemudian Masjid An-Nabawi, itu yang pertama Nabi SAW buat. Malah, tuan-tuan dirahmati Allah, ada sahabat apabila turunnya ayat Quran surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ni takkan sampai kepada kebaktian, kepada kesempurnaan iman, ketakwaan yang sempurna, lan tanalul birra hatta, sehingga kita ni menginfakkan benda yang paling kita sayang. Jadi yang paling kita sayang ni, tuan-tuan dirahmati Allah, tidak lain tidak bukan, mana yang makan gaji tiap-tiap bulan itulah, tuan-tuan, duitnya. Mana yang komisen, itulah apabila dia dapat satu-satu job, dapat komisen, itulah yang dikatakan sebagai yang disayangi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, yang disayangi ni, kalau kita dia hanya untuk dunia. Tapi kalau kita keluarkan, dia akan jadi untuk akhirat. Saya buktikan, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada seorang wanita bertemu dengan dia datang ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW satu ketika. Tapi Rasulullah tak ada kat rumah. Yang ada isteri Nabi yang ketiga. Siapakah isteri Nabi yang ketiga, tuan-tuan? Ni kita nak recap sedikit tentang Rabiul Awal ni. Siapa isteri Nabi yang ketiga, tuan-tuan? Yang biasa kita sebut tu, tuan-tuan, tapi kita ingat yang itu nombor 2. Itu bukan nombor 2, itu nombor 3. Siapa dia, tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu isteri Nabi yang ketiga. Baik, Nabi tak ada kat rumah. Yang keluar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang datang ke rumah Nabi SAW. Jadi dia kata, aku nak bagi seketul daging buat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tak ada kat rumah, kata Sayyidatina Aisyah. Jadi apa yang Aisyah buat ialah dia terimalah daging tu tadi, seketul daging tadi dia ambil. Kemudian orang tu pun balik. Kemudian apa yang dibuat oleh Sayyidatina Aisyah dengan seketul daging tu tadi, tuan-tuan? Dia belah dua. Bila dia belah dua, tuan-tuan, bila dia belah dua, sebahagian dia simpan untuk diri dia, sebahagian lagi dia agihkan ke pula pada orang dekat luar. Jadi apabila Nabi SAW pulang ke rumah, bila Nabi pulang ke rumah, Aisyah pun menceritakan, ya Rasulullah, tuan-tuan, ini kaedah dialog dalam rumah tangga. Ustaz Fahmi tolong ingatkan, kita berhenti setakat tu dulu. Kita nak selit sikit ibu-ibu, akak-akak yang menyaksikan live ataupun yang tengok recording live ni kemudian. Isteri Nabi ni banyak masa memanggil Nabi dengan nama Rasulullah SAW. Wahai utusan Allah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi para isteri amatlah digalakkan untuk panggil suami, janganlah panggil nama. Sebaik-baik jangan panggil nama. Yang pertama, jangan panggil nama dia. Yang kedua, jangan
panggil sesuatu yang dia tak suka. Sama ada ketika ibu-ibu, akak-akak, puan tengah marah, jangan panggil dia selain benda yang dia tak suka tu, jangan panggil. Yang dia tak suka tu jangan disebut. Jangan panggil dia dengan nama yang dia tak suka. Jadi kat sini ada ibrah dia. Jadi kalau kita panggil suami kita abang, kanda, sayang, yang itu suami kita suka dengar, panggillah selama-lamanya tuan-tuan. Selagi mana suami itu bernyawa, selagi mana ada jodoh di muka bumi Allah ni, muliakan suami, ibu-ibu, akak-akak, puan-puan sekalian. Sebab ini meneruti sunnah yang dibawa oleh Sayyidatina Aisyah. Selalunya para isteri Nabi SAW memanggil Nabi dengan kalimah Rasulullah. Jadi sambung cerita tadi. Ya Rasulullah, apabila Nabi sampai ke rumah, ya Rasulullah, tadi ada orang bagi aku daging. Ada orang bagi kita daging, minta maaf. Ada orang bagi kita daging. Sebahagiannya aku dah simpan, saya dah simpan, dan sebahagian lagi saya dah bagi pada orang. Jadi kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, wahai isteriku, yang kamu simpan itu akan habis, tetapi yang kamu bagi itu akan berkekalan. Sadaq Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi cuba sampaikan ialah tuan-tuan, sesuatu yang kita bagi pada orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu guna untuk kebaikan, orang tu proses dia jadi kebaikan, dapat hidup, dia dapat sihat, dia dapat bekerja. Kita ni bagi hidup ni bagi manfaat pada orang. Hidup jangan jadi menyusahkan orang, tuan-tuan rahmati Allah. Kita ni hidup nak bagi manfaat pada orang lain. Kalau hidup nak bagi keburukan pada orang lain, ada niat nak menyusahkan orang lain, tuan-tuan rahmati Allah, itu bukan sunnah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi kata, bila bagi pada orang, benda tu kekal. Sebab kita dah memudahkan orang lain. Kita bagi manfaat pada orang lain sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan wakaf ni. Kita ada RM10. RM5 ni memang untuk keperluan kita. Contoh kita ambil RM10 lah. RM5 kita untuk keperluan diri kita. RM5 lagi kita wakafkan. Nah, untuk Perbadanan Wakaf Selangor. Buat online hari-hari. Buat potongan gaji tiap-tiap bulan. Ataupun berwakaf secara cash. Buat FPX online melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Bila dapat duit ni tadi, tengok tuan-tuan berapa banyak sekolah, berapa banyak masjid, berapa banyak surau yang kita telah bagi sumbangan, berapa banyak masjid yang telah dibina dengan hasil kutipan wakaf ni tuan-tuan. Selagi mana contohlah ambil tuan-tuan berwakaf, wakaf tunai dengan Perbadanan Wakaf Selangor ni melalui kaedah potongan gaji ke, FPX online ke, auto debit ke, cash wakaf ke, tak kisah. Wakaf emas sekalipun tuan-tuan buat, puan-puan buat dengan kita. Duit tu kita jadikan dia ni manfaat untuk diberikan, ataupun duit ni kita agihkan. Duit ni dijadikan sekolah. Tuan-tuan, kita ambil seorang pelajar. Kita bagi duit ni kat sebuah sekolah rendah, dibelikan meja. Ataupun katalah kita ambil dijadikan kelas. Ambil seorang pelajar ni tuan-tuan. Saya ambil contoh anak saya lah. Saya nak mendoakan anak saya. Anak saya masuk ke sekolah yang kelas itu duit wakaf. Anak saya sekarang tahun 2, dia belajar dekat dalam kelas tu kelas wakaf. Dapat sumbangan wakaf daripada Perbadanan Wakaf Selangor sebagai contoh. Jadi kelas, dia belajar dalam kelas tu. Dia jadi pandai. Hasil daripada duit wakaf tuan-tuan. Tuan-tuan dapat faedah dia. Kemudian dia melanjutkan pelajaran. Kerana dia ni dulu duduk dalam kelas-kelas wakaf, tuan-tuan dapat faedah dia, dia sambung lagi pelajaran. Tuan-tuan masih lagi dapat manfaat dia daripada Allah. Sebab apa? Dengan kelas wakaf tu tadi, dia dapat belajar, dia jadi pandai, dia sambung belajar. Lepas sambung belajar, dia sambung belajar lagi. Kemudian dia boleh berkhidmat, boleh bekerja untuk umat Islam, untuk ummah. Bila dia bagi kebaikan untuk umat Islam, pahala dia masih lagi mengalir kepada tuan-tuan. Sebab apa? Dengan kelas wakaf tu tadilah dia dapat menuntut ilmu. Dengan kelas wakaf tu tadilah dia dapat sambung belajar. Dengan kelas wakaf tu tadilah dia menimba ilmu. Dan pahala dia mengalir kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak nak ke? Wakaf ni yang disebut oleh baginda Nabi SAW, Iza mata benu Adam. Ataupun dalam sanad yang lain, Iza matal insa inqata amalahu illa min thalas. Putus semua amalan kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau waladun salih yad'u lah. Yang pertama Nabi sebut, tuan-tuan dan rahmati Allah, sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir, yang berkekalan ni apa dia tuan-tuan? Wakaf. Sebab apa? Antaranya wakaf. Sebab apa? Sebab sekali kita bagi, benda itu digunakan oleh orang ramai, bermanfaat untuk orang ramai. Selagi itulah pahala dia mengalir kepada kita. Baik tuan-tuan, kita lihat sedikit falsafah di sebalik hadis Nabi ni tuan-tuan.
Kenapa Nabi sebut yang pertama sedekah jariah? Kenapa yang kedua ilmu yang tafa'u bih? Kenapa yang ketiga baru anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa? Baik, kita tengok yang pertama ya. Sedekatun jariah. Kenapa ni yang pertama? Hadis ni jangan diterbalik-balikkan tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang berkata letak dulu ilmu, dia sebut dulu ilmu, dia sebut dulu anak soleh. Tak boleh tuan-tuan. Benda ni ada sebab, dia kena tertib. Bila Nabi sebut yang pertama ni, sebab dia ialah ini amal fardiyah, amal individu. Kalau saya ketika hidup ni saya berwakaf, dapat sedekatun jariah ni. Kalau ketika hidup orang tu tak pernah berwakaf, dia tak akan dapat sedekatun jariah. Maksudnya di sini apa dia tuan-tuan? Maksud dia ialah amal kebaikan yang kita sendiri buat yang Allah nak tengok. Kamu sendiri ada tak buat? Kalau tak buat, tak dapat. Itu yang pertama Allah nak tengok. Yang kedua, ni ringkasannya. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ada ilmu. Ini jatuh nombor 2 sebab apa? Bila kita ada ilmu, kita sampai pada orang. Orang praktis ataupun tak. Kalau orang tu tak praktis, ilmu yang disampaikan tu pula bukan yang bermanfaat, tidak berfaedah, maka dia tidak akan dikira ilmu yang bermanfaat. Orang tu pun ataupun kita menyampaikan perkara kebaikan, tapi dia tidak digunakan perkara kebaikan tersebut, maka dia tak akan jadi ilmu yuntafa'u bih juga. Dan yang ketiga tuan-tuan, awwaladin salih yad'u lah. Kenapa anak jatuh nombor 3 tuan-tuan, sedangkan anak ni ibarat apa panggil Ustaz Fahmi, menatang minyak yang penuh. Tuan-tuan tahu tak sebab apa orang lama kita sebut, orang Melayu kita sebut menatang minyak yang penuh? Sebab apa tuan-tuan? Menatang macam mana tuan-tuan? Menatang minyak ni, menatang minyak yang penuh, berhati-hati supaya tak tumpah. Alah, tumpah sikit pun kenapa? Tuan-tuan, minyak. Tengok ketika minyak, tuan-tuan, kalau kita isi minyak lah kat kereta, kat motor lah, kita boleh nampak orang isi minyak dekat motor. Titisan yang terakhir daripada nozzle tu, orang sampai apa tuan-tuan? Ustaz Fahmi? Orang tuk. Nak betul-betul habis dah, tak ada dah tu. Dah tak ada menitik lagi. Itu nozzle tuan-tuan. Takkan kita nak tukar peribahasa ataupun simpulan bahasa kita jadi kalau dulu disebut ibarat menatang minyak yang penuh, sekarang takkan kita nak ubah ibarat mengetuk nozzle sehingga titisan minyak yang terakhir. Kita tak sebut gitu, kita masih pakai yang lama, ibarat menatang minyak yang penuh, membawa minyak yang penuh. Kita berhati-hati kita. Jadi kenapa anak ni jadi jatuh nombor 3? Awwaladus salih yad'ulah. Sebab apa tuan-tuan? Tu anak kita. Anak yang soleh, automatik dia akan mendoakan ibu dan ayah. Takut-takut harta yang ditinggalkan, dia lupa nak wakaf, dia lupa nak sedekah, lupa nak buat kebaikan yang diniatkan kepada almarhum ibu, almarhumah ibu, almarhum ayah dia. Dia lupa nak buat. Akhirnya harta itu akan ditinggalkan dia melakukan perkara asi yang sia-sia, yang qabih, yang buruk. Akhirnya menjadi fitnah kepada orang yang meninggalkan anak yang lupa nak mendoakan ibu dan ayah dia melalui harta yang ditinggalkan. Sebab tu jatuh nombor 3. Jadi yang Nabi nak highlightkan di sini kepada kita tuan-tuan, ni badan saya, ni body saya, dalam ni roh saya buat kebaikan kerana Allah SWT, saya sendiri yang akan dapat kebaikan dia. Jadi jangan tunggu orang lain buat kebaikan untuk kita baru kita nak bagi kebaikan pada orang lain. Semuanya dari kita tuan-tuan dirahmati Allah. Itu yang kita nak. Jadi perbanyakkanlah sedekah, perbanyakkan wakaf. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ada beberapa ketika lagi ni tuan-tuan. Mungkin saya nak kongsikan juga kelebihan, sedikit manfaat dia. Kata Nabi SAW, tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekahlah walau bitamrah, walaupun dengan sebiji tamar, kata Nabi. Sebab dengan sebiji tamar itu dapat menghilangkan ja'i, iaitu kelaparan. Kama yutfi'ul ma'un nar, seperti mana air memadamkan api. Jadi tuan-tuan, kita punya sedekah ni dia dapat menghapuskan khati'ah, kesalahan. Ibarat air memadamkan api. Contohlah tuan-tuan dirahmati Allah, kalau hari ini tuan-tuan ada orang yakin dosa dia besar handphone ni je tuan-tuan, dia besar handphone saya ni je. Kalau dosa dia yakin sebesar handphone ni sahaja dosa dia tuan-tuan. Handphone ni katalah 5-600 tuan-tuan. Tuan-tuan hari ni sedekah 5-600, hapus dosa ni tuan-tuan. Dosa dia yakin besar ni, dia wakaf je, dia sedekah je 5-600, habis dia tuan-tuan dosa dia. Dosa kecil yang dimasukkan dalam hadis ni dosa kecil. Tapi tuan-tuan, ulama' kata dosa kita ni ibarat pasir di tepi pantai.
Kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdosa dengan kawan-kawan kita. Kita berdosa dengan jiran kita. Kita ada buat dosa dengan mak ayah kita. Kita ada buat dosa dengan adik-beradik kita, tuan-tuan dan rahmati Allah. Macam-macam jenis dosa, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau dosa besar tu dengan taubat nasuha baru terangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kecil ni, tuan-tuan, inilah dia. Kena sedekah, kena wakaf kalau boleh hari-hari. Dekat Perbadanan Wakaf Selangor ni, tuan-tuan, hebat orang. Kalau kita tengok online ni, ada orang RM1 sehari wakaf, betul? Ada orang RM1 seminggu sekali dia wakaf RM10, RM5. Alhamdulillah. Yang buat potongan gaji serendah RM5 je, tuan-tuan. Tiap-tiap bulan dia potong sampai dia pencen. Ada yang dah meninggal pun, tuan-tuan. Jadi duit wakaf tu kita kumpul, binakan masjid, binakan sekolah, semua jadi kebaikan. Untung dia di alam kubur sana, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, yang potong gaji wakaf ni, tuan-tuan, serendah RM5 ni, kalau duduk dekat Shah Alam ni, tuan-tuan, RM5 ni boleh beli apa, tuan-tuan? RM5 boleh beli apa ni? Saya kira kalau di bandar, tuan-tuan, RM5 ni cukup beli nasi berlauk lah. Silap air bulan RM6 jadi RM7. Kalau ada ayam, ada sayur, ada sup, macam-macam lah, tuan-tuan, yang tuan-tuan makan kan. Tapi kita kenyang untuk tengah hari tu je. Betul tak? Kita kenyang untuk tengah hari tu je, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan berwakaf RM5 melalui potongan gaji setiap bulan, benda itu bukan untuk hari tu je, tuan-tuan. Dia terus kekal. Sampailah amalan kita ditimbang di mana, tuan-tuan? Di wazan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat, harta yang baik untuk seorang umat Islam adalah harta yang dapat memanfaatkan diri dia sekarang dan juga di akhirat kelak. Tu renung baik-baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada duit banyak sekalipun, tuan-tuan, tapi tak pernah nak berwakaf, tak pernah nak bersedekah, tuan-tuan dirahmati Allah, takut-takut nanti jadi muflis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk menyimpan dalam tabung haji, kita duk menyimpan dalam unit trust, kita duk menyimpan dalam saving account. Tak apa, teruskan untuk masa depan usaha kita atas dunia. Falyatafaddal ma'jurah. Teruskan. Simpanan kita atas muka bumi Allah ni kena usahakan. Tapi tuan-tuan dan puan Allah jangan lupa. Ya. Simpanan, pelaburan, pencen, apa sahajalah untuk alam kubur dan akhirat mana, tuan-tuan. Jadi inilah dia antara dia. Waqaf. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok hebatnya sahabat Nabi SAW apabila turunnya ayat yang saya bacakan di awal tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sampai kita kebaktian yang sempurna sehingga kita menginfakkan benda yang paling kita sayang. Seorang sahabat apabila dia dengar Nabi membacakan ayat ni tadi, tuan-tuan, dia jumpa balik Nabi, dia tanya, dia tak faham ayat ni nak bagi tahu, nak cerita pasal apa. Bila dia dah faham ayat ni nak cerita apa yang dia buat, dia mewakafkan kebun tamarnya yang selalu Nabi SAW singgah. Dia balik, dia panggil isteri dan anak dia, wahai isteriku, wahai anakku, keluar. Siapa nama sahabat tu, sahabat Fahmi? Ingat tak? Tuan-tuan kena check tu, tengok balik sirah. Dia panggil, sahabat ni panggil balik isteri, panggil anak dia, keluar daripada kebun tamar ni, keluar kamu semua. Jadi isteri dia tercengang, kenapa kena keluar daripada kebun tamar ni? Ni kan abang punya, suami dia punya kan. Dia kata, aku telah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW kebun tamar ni. Nampak, tuan-tuan? Dulu sahabat kalau dengar apa yang Nabi sebut, dia tak ada nak banyak tanya, tuan-tuan. Nak buat kena macam mana, nak buat begini, warna apa, kena macam ni, prosedur. Tak ada, tuan-tuan. Dengar, buat dulu. Sami'na wa ata'na. Cerita nanti dulu. Sebab apa? Mereka yakin 100% apa yang Nabi sebut itu semuanya benar. Samalah macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa dapat As-Siddiq? Sebab Nabi sebut je, dia dah benarkan dah, tuan-tuan. Tu Nabi. Jadi, tuan-tuan, cermin-cermin juga iman semasa kita, tuan-tuan. Kadang-kadang banyak sangat bertanya, sehingga kadang-kadang benda tu tak perlu ditanya. Akhirnya amalan tu tak buat. Tanya je lebih, amalan dia tak buat, tuan-tuan. Sayang. Jadi yang kita nak, kalam tu datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dah tentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dulu, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan dapat halawatul iman. Jadi, tuan-tuan, kita kena scan diri kita ni, tuan-tuan. Siapa di sini yang tengok live ataupun recording ni nanti, yang dalam tempoh masa seminggu kalau dia tak bersedekah, dalam tempoh masa seminggu dia tak berwakaf, dia demam. Ada tak orang rasa macam tu? Kalau dia ada rasa macam tu, tuan-tuan, alhamdulillah. Sedikit daripada halawatul iman tu, ataupun bukan sedikit, maksudnya salah satu ciri halawatul iman tu ada. Tapi jangan sampai, tuan-tuan, kalau tadi tu dalam masa seminggu tak berwakaf rasa nak demam. Tapi jangan sampai pula ada orang datang nak minta wakaf, dia jadi demam. Dia jadi cerita Piramli, tuan-tuan dan Allah. Cerita apa? Cerita apa tu? Ya? Haji Bahil.
Bila ada orang datang minta duit anak yatim, tiba-tiba dia jadi demam daripada sihat. Tapi bila cikgu murni yang datang, dia cegar balik tuan-tuan. Jadi kita tak nak macam ni tuan-tuan dirahmati Allah. Itu ada ibrah daripada kisah tu tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi untuk pada hari ini, untuk terakhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, saya pun tidak berhajat untuk meneruskan perkongsian secara live ni lagi. Kita rumuskan. Pertama, berwakaflah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sesuatu yang kita wakaf itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang kita wakaf dijadikan aset kekal untuk umat Islam guna. Jadi insya-Allah. Yang kedua rumusannya ialah bila kita berwakaf pada hari ini ataupun kemudian ataupun telah berwakaf, ingat niat kita yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, bila setiap kali tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik nanti niatkan untuk anak-anak yang kecil ni, aku berwakaf ni untuk anak aku menjadi cemerlang akhlaknya terlebih dahulu. Kalau kata kita nak niat dia cemerlang sahaja dalam akademik, dia boleh jadi cemerlang dalam akademik. Tapi apa guna tuan-tuan cemerlang dalam akademik, sehelai rambut tidak mampu dia nak tutup. Lelaki pula nak turunkan seluar di bawah lutut pun tak mampu. Jadi doakan anak ni cemerlang akhlak terlebih dahulu, cemerlang ilmunya terlebih dahulu, dunia akademik akan mengikut insya-Allah. Tu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, apabila kita berwakaf nanti, apa dia tuan-tuan yang kita nak buat bila kita berwakaf nanti? Kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, mereka yang telah meninggal dunia. Dalilnya mana? Saya bawa untuk penutup. Ada seorang lelaki, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dia pun bagi tahu, ya Rasulullah, aku ada seorang mak aku dah meninggal ya Rasulullah. Dia meninggal pula bersendirian, lam tusi, tak sempat berwasiat pada ketika itu. Kemudian dia tanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mak aku masih hidup, dia nak aku bersedekah. Jadi ini aku nak bersedekah ni ya Rasulullah, adakah pahalanya akan sampai kepada ibuku yang dah meninggal tu? Apa jawab Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, fatasaddaqa anha, maka bersedekahlah kamu untuknya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai. Hadis ni sanadnya sahih. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita bersedekah untuk almarhum ibu dan ayah yang dah meninggal dunia, insya-Allah pahala wakaf ni tadi akan sampai kepada ibu dan ayah, ataupun ibu atau ayah atau sesiapa yang kita niatkan, insya-Allah akan sampai. Kita kena husnuzan lah dengan Allah SWT. Itu yang keempat. Jadi yang kelima tuan-tuan, di Perbadanan Wakaf Selangor kita ada banyak channel untuk tuan-tuan dan puan-puan, kakak, ibu-ibu berwakaf. Antaranya potongan gaji, auto debit, wakaf emas, FPX online, wakaf cash wakaf. Jadi tengah PKPB ni tuan-tuan dirahmati Allah, hubungi saja Perbadanan Wakaf Selangor. Kita boleh door to door service, kita boleh tolong ambil, ataupun kita bagi tahu kalau tuan-tuan nak transfer ni nombor akaun dia melalui wakaf tunai ni. Jadi janganlah lepaskan peluang ini tuan-tuan dirahmati Allah. Saya secara peribadi, walaupun saya bertugas di Perbadanan Wakaf Selangor ini secara rasmi, saya nak bagi tahu saya pun dapat merasai nikmat setelah berwakaf dan nikmat berkhidmat di Perbadanan Wakaf Selangor ini tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian pada pagi ini. Sampaikanlah, sharekan video ini, mana-mana orang yang dapat manfaat, mana-mana orang yang berwakaf pada hari ini, besok dan bila-bila lah, tapi dia dapat ilmu tu daripada live ini, tuan-tuan juga akan dapat pahala yang sama. Sekali lagi saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Terima kasih kerana sudi meminjamkan sedikit masa tuan-tuan melihat live ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.